ada satu pelajar yang mendapat straight A's kalau tidak silap cikgu dalam tahun 2017 barangkali atau 2017 seorang pelajar mendapat straight A's. Jadi tahun ini tahun lepas adalah tahun yang agak bersejarah untuk kita. Seorang foflet, kita dapat grade tertinggi 2.78 merupakan kedudukan kita ke-6 terbaik antara sekolah yang bilangan pelajar dia adalah 100 lebih. Tempat ke-6 di negeri Sabah. Jadi sekarang ni dengan keputusan yang ditunjukkan, bolehkah kita mengekalkan ini atau mendapat yang lebih baik daripada itu? Inilah persoalan dia sekarang. Dan apapun yang berlaku ini terletak di bahu kita lah semua pensyarah, terutamanya pelajar jugalah. Sebab kamulah yang akan menduduki peperiksaan besar ini semester 1, 2, 3 dan mengulang. Okay, kita teruskan. Next. Okay, ini adalah actually GP, grade purata. Okay, setiap subjek kita tengok di sini GP setiap subjek semester 1 dan kita tengok bukan ini sorry cikgu lupa, ini sebenarnya ini yang cikgu mau tunjukkan keputusan kita pada tahun 2020 di mana selepas ulangan itu semua grade purata ulangan 1, ulangan 2 dan keseluruhan apabila kita mendapat keseluruhan GP kita telah meningkat dengan baik. Berbanding dengan GP STPM 2019. Okey, 2019 2.52 dan 2020 2.78 dan kita nampak semua subjek-subjek ini telah meningkat. Okey, next. Okey, kita tunggu sebentar. Mungkin ada sedikit masalah teknikal ni kan? Okey. Seterusnya, cikgu tunjukkan ini adalah pelajar cemerlang. Okey, pelajar cemerlang kita pada tahun yang lepas. Dan kita tengok di sini ada 33 orang pelajar yang mendapat 3 pointer ke atas. Ada 10 orang yang mendapat anugerah akademik. Maksud anugerah akademik ini adalah pelajar yang mendapat 3.5 ke atas. Okey. Jadi tahniah untuk semua pelajar ni. Kita harap kita boleh maintain atau mengulang sejarah inilah. Itu yang semua yang pengetua dengan semua cikgu-cikgu, semua pensyarah harapkan daripada kamu semua. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan membincangkan, kita akan tengok pula keputusan STPM semester 1, iaitu keputusan kamu lah. Okey. Okey, kita nampak di sini keputusan kamu. Okey. Dan yang subjek yang lulus 100% kita tengok di sini adalah Maths T. Subjek meningkat berbanding dengan tahun 2020 adalah subjek sejarah, geografi, Maths T, ICT, fizik, bio, sains sukan dan seni visual. Okey. Kita teruskan dulu next slide. Kita tengok pula perbezaan, perbandingan. Next slide, please. Okey, ini adalah perbandingan grade mata pelajaran semester 1. Kita tengok yang biru tu adalah
yang keputusan yang kamu dapatlah. Ini keputusan yang kamu dapat berbanding dengan keputusan semester 1 pada tahun yang lepas. Jadi apabila kamu tengok di sini, memang nampak ketara penurunan itulah kalau kita bandingkan di sini. Pengajian ampun menurun, begitu juga dengan BM ada sedikit penurunan, KMK juga sejarah menunjukkan peningkatan. Geografi meningkat, ekonomi menurun, PP menurun, Maths M tidak ada paper, Maths T, ICT meningkat, Fizik, chemistry juga menurun, sains sukan meningkat dan seni visual meningkat. Teruskan, next slide. Ini adalah perbezaan. Perbandingan. Keputusan semester 1 tadi dengan keputusan semester 1 pada tahun lepas dan apa yang berlaku selepas pelajar mengulang. Selepas pelajar mengulang, kita tengok di sana semester 1 untuk pengajian am. Selepas mengulang kita tengok perbezaan yang banyak, yang signifikan. 2.14 kita tengok semua ni, terutamanya pengajian am dia telah meningkat dengan baik, 0.41. Semester 1, 2020 selepas ulangan, dia meningkat. Begitu juga dengan BM, daripada 2.57 terus kepada kepala 3 yang bermakna ramai pelajar mendapat B. B dalam bahasa Melayu. Dan tengok peningkatan dia. Begitu juga dengan KMK meningkat. Sejarah meningkat walaupun tidak mencapai 2. Ada peningkatan di sana. Geografi juga meningkat dengan banyak sekali. Daripada 1.03 kepada 2.41 dan jumlah ini sangat signifikan untuk kita. Ekonomi juga meningkat dengan baik sekali. Begitu juga dengan PP, Matematik T, ICT juga meningkat dengan baik. Kita boleh tengok sebab data inilah yang bercerita untuk kita. Data ini menunjukkan keputusan yang sebenar. Jadi, apakah makna dia semua ini? Data-data ini menunjukkan bahawa semua pelajar perlu mengulang selagi tidak dapat A lah kalau cikgu. Macam pengetua juga cakap tadi. Selagi kamu tidak dapat A, you need to grab that chance to get an A. Sebab peluang sudah diberi. Macam di universiti juga. Itulah nama dia, pra-university. Satu kaki lagi, masuk universiti lagi. Yang penting, perlu mematuhi semua syarat-syarat. Jadi ini, angka-angka ini sangat signifikan. Jadi, kita mahu semua pelajar, semua kamu mengulanglah. Dan ambillah peluang ni. Janganlah kalau ada masalah, bincanglah dengan parents. Bincang dengan ibu bapa. Ada pensyarah kamu, ada guru kamu. Ada juga yang akan membantu kamu. Yang penting kamu mesti ada komitmen untuk belajar. Komitmen, ada usaha untuk memperbaiki keputusan itu. Next. Ini adalah analisis keputusan mengikut pointer dalam semester 1. Kita tengok di sini. Apabila kita tengok ni kan, kita macam pensyarah, cikgu pun sangat bimbang tengok keputusan kamu ni. Sangat bimbang. Kita tengok 4 pointer memang tiada. Jadi 3 hingga 3.99 pointer dia 12 orang sahaja. Iaitu tidak sampai 10% daripada jumlah semua pelajar. Terlalu sedikit. Jadi 2 hingga 2.99, 31 pelajar iaitu 25%. Tetapi di sini peratus yang tertinggi adalah dalam kalangan yang mendapat 0% sehingga 1 pointer. Jadi ini sangat, figure ini bercerita dengan kita apa yang harus kamu buat sebagai seorang pelajar. Dan apa yang harus pensyarah lakukan supaya membantu kamu untuk mendapat
keputusan yang terbaik. Jadi sangat signifikan figure-figure ini. Peratus dia sangat tinggi. Dan apabila kita nampak di sini peratus kelulusan dia tu artinya ada yang gagal semua. Memang betul. Ada 5 pelajar yang gagal semua. Ada juga lebih kurang 12 atau 13 pelajar yang 3F. Satu lulus sebahagian. Artinya tidak mendapat satu prinsipal pun. Tidak satu pun yang lulus. Inilah yang menyebabkan peratus kelulusan dalam peratus begini tidak sampai pun 80%. Jadi semua pelajar ada peluang, untuk memperbaiki ini. Kita tengok pula bilangan prinsipal. Apabila kita tengok bilangan prinsipal, di sini kita nampak juga yang bilangan dia 21 sahaja. Artinya tidak sampai 20% pun daripada seluruh bilangan pelajar. Dan amat sedikit, 3 prinsipal pun lebih kurang 20% juga, 2P pun lebih kurang 21%, 1P lebih kurang 22%, 0P ramai, Jadi kita kena berbuat sesuatu lah. Kita kena berbuat sesuatu. Next. Ini adalah daripada keputusan kamu yang dijana, yang dibuat oleh Puan Fung. Dan kita tengok di sini, kenapa cikgu katakan yang kamu berpotensi, dalam kalangan kamu ni berpotensi, kita berpotensi mendapat 5 orang straight A's. Dalam hal ini, semua pelajar berpeluang, berpeluang untuk mendapat straight A's. Bukan sahaja senarai yang ada di sini. Yang nama-nama ni tidak semestinya sebab semua berpeluang, semua akan mengulang dan masih lagi panjang, cukup masa, ada masa yang panjang untuk persediaan kamu untuk peperiksaan semester 2. Jadi kebarangkalian untuk mendapat straight A's masih terbuka luas untuk semua pelajar. Kita tengok di sini. Nur Azrina 3.59, artinya dia adalah pelajar yang mendapat anugerah akademik. 3.5, kamu boleh menerima anugerah akademik. Jurina sudah pergi ke IPG. Chehumil sudah berhenti. Sylviana, Chiu 3.17. Sylviana dan Chiu 3.17. Sonia 3.08. Augusta, Daphne, Dirna, Esther and Natasha 3 pointer. Tahniah kepada kamu. Dan untuk kamu, kalau boleh, selagi belum dapat A, ulanglah. Itu nasihat cikgu lah. Ulanglah. Tahniah kepada kamu. Jadi kalau kamu tengok di sini semua ada wakil kan? Kamu tengok ada PU2, PU6, PU5. Semua ni ada wakil ni. Jadi tidak mustahil untuk SNK Limanak mencatat sejarah untuk mendapat 5 atau lebih daripada itu untuk mendapat straight A's. Next. Ini poster ni, design by Cikgu Suri. Terima kasih Cikgu Suri. Inilah baru Cikgu nampak muka kamu ni. Sebab selama ni pakai mask kan. Semua pakai mask. Jadi melalui gambarnya baru cikgu kenal. Ini rupanya Nur Azrina. Ciu. Mary memang cikgu kenal. Sylviana. Ciu. Sonia memang cikgu kenal. Augusta. Asrama. Daphne. Dirna. Esther. Natasha memang asrama. So tahniah kepada semua pelajar ini. Next. Kita teruskan. Ini adalah pelajar yang mendapat 25 ke atas. Semua inilah Stacy, Fidelina, Esther, Amanda, Brenda, Yoli, Ini, Roseanne, Sandra, Cheryl, Zulika, semua ni kalau kamu tengok di sini
tidak sampai 3, tapi mereka mendapat, ada yang mendapat A bulat di sini ataupun sekurang-kurangnya mendapat A atau A minus, okay? Dan kalau kamu mengulang, kamu boleh memperbaiki grade kamu tu, grade subjek tersebut. Okay? Kita teruskan. Yang tadi itu yang 25 ke atas tu ada 11 orang, okay? Ada 11 orang yang mendapat pointer ini. Seterusnya yang ini pelajar mendapat 2.00 ke atas, ada 20 orang pelajar kita. Okay? Artinya masih lulus lagi lah, masih lulus lagi dan masih boleh dipertingkatkan. Dan cikgu tengok di sini ada yang dapat F juga, ada yang dapat C minus, lulus sebahagian, ada yang dapat D. Okay? Macam David, Farron, Abigail, Delano, Intan, Nur Syafika, Ellie, Alisa, Angel, Stella, Michelle, dan Nalia. Okay? Jadi semua ni keputusan-keputusan kamu ni kan masih boleh dipertingkatkan lagi, masih boleh diperbaiki. Yang penting kamu tidak bosan lah dan kamu ada semangat yang kuat untuk meneruskan pengajian dengan minat lah. Perlu minat juga, perlu minat, perlu banyak nih yang perlu kamu buat. Okay? Seterusnya, ini juga yang tadi itu yang sambungan senarai tadi. Okay, vanilla, semua tu vanilla. Yang seterusnya, yang satu pelajar yang mendapat 1.5 ke atas, sikit lagi boleh dapat 2. Dan ini walaupun keputusan kamu dapat begini, tapi jangan putus asa. Okay, jangan putus asa. Masih boleh diperbaiki juga keputusan kamu ni. Okay, yang penting sekarang ni kena buat satu strategi lah. Ada teknik, strategi yang kamu yang mesti ada kekuatan daripada diri kamu dan juga perlu juga sokongan ibu bapa kamu dan juga sudah semestinya daripada semua pensyarah kamu. Okey? Okey. Ini adalah senarai dia. Ada 25 orang. Seterusnya 25 orang. Okey. Noel, semua ni. Pelajar yang mendapat 1.50 ke bawah. Ada 18 orang ni ya. Ada 18 orang ni. Okey, teruskan. Dan juga ada pelajar yang mendapat 1.00 ke bawah. Ada 22 orang ni pelajar ni di sini ya. Kamu boleh nampakkan nama-nama kamu di sini. Mungkin tidak perlu cikgu sebut. Dan pelajar yang mendapat 0.50 ke atas ada 11 orang ni di sini. Okey. Ambil perhatian. Dan okey, ini biarkan ini terpapar dahulu. Okey. Yang pelajar mendapat 0 pointer ni. Okey, mungkin okey. Apa yang berlaku ni? Adakah sibuk ataupun mungkin ada masalah? Okey. Jadi antara pelajar ini macam Jadul, Michelle, Nigel, Randy dan Trevor. Okey. Ada yang sudah berhentilah juga ni. Jadi kami mintalah, mohon, okey, pelajar ni semualah untuk kena buat sesuatu lah. Kena buat sesuatu. Sebab kalau boleh untuk semester 2 kita tidak mahu ulangi perkara inilah. Jangan lagi ada yang dapat 0 pointer. Sebab kalau 0 pointer artinya dia gagal. Gagal semua. Artinya apa yang semua yang kamu belajar mungkin tidak keluar ataupun sama ada tidak keluar, kamu tidak membacakah ataupun mungkin tidak belajar ataupun ada masalah yang lain. Walau apapun ada pensyarah kamu, okay, untuk dirujuk. Okey, seterusnya. Next. Okey, ini adalah dapatan soal selidik pelajar, okey. Iaitu terima kasih kepada MPP lah kerana telah membuat Google Form ini. Dan kita tengok
graf ni, kita tengok di sini. Soalan yang ditanya adalah, adakah pelajar puas hati dengan keputusan STPM semester 1? Apabila kita tengok di sini, kita boleh nampak ni, mengikut kelas. Ada juga yang puas hati. Tapi apabila cikgu tengok, keputusan pelajar ni ada yang memang yang okey juga, ada yang dapat B. Tapi ada juga yang dapat 2F, 3F, tapi dia cakap dia puas hati dengan keputusan STPM. Apakah makna ni? Betulkah kamu membaca soalan tersebut? Ataupun memang kamu telah telah belajar sepenuh hati untuk mendapat keputusan tersebut? Begitu. Adakah kamu puas hati? Terutamanya yang mendapat F tu, 2F. Dia cakap, dia tulis di sana, ya. Dia puas hati dengan keputusan. Jadi, cikgu pun rasa, betul kan ni? Betulkah dia puas hati dengan F ni? Kan? Itu jadi persoalan. Sama ada, kalau kamu sendiri macam mana? Kamu boleh terima ke tu? Yang 2D, 2F, tetapi kamu dalam jawapan kamu cakap kamu puas hati. Jadi, mungkin perlu muhasabah diri lah barangkali kan, sedikit kita perlu berfikir macam mana ni, betulkah saya puas hati dengan keputusan saya? Tetapi apabila kita tengok di sini, jumlah yang tidak puas hati adalah 93 orang dan yang berpuas hati adalah 22 orang. Artinya ini adalah satu petanda yang baik jugalah. Artinya kamu tidak puas hati dan ini bermakna bahawa kamu akan berusaha gigih barangkali untuk memperbaiki keputusan kamu. Okey? Jadi kita teruskan. Next slide. Okey, ini cikgu ambillah daripada respon kamu. Kamu boleh tengok di sini antara sebab-sebab kamu tidak puas hatilah. Mungkin kita boleh dalam kalangan pensyarah juga kita boleh jadikan mungkin kita tengok juga macam mana kita boleh bantu pelajar kita melalui sebab ini, sebab yang mereka nyatakan di sini. Cikgu baca sedikitlah kan, kenapa kamu tidak puas hati dengan keputusan semester 1. Ada yang tulis, fail pengajian AM, didn't get at least 3 pointer on all other subjects. Sebab saya tidak mendapat keputusan yang saya inginkan kerana keputusan semester 1 saya sungguh mengecewakan kerana semasa peperiksaan tersebut saya telah membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Okey. Dalam hal ini, kamu telah membuatnya dengan bersungguh-sungguh barangkali, tetapi mungkin ada faktor lain. Mungkin olahan kamu, cara kamu membuat ayat barangkali, atau teknik kamu, ataupun fakta kamu. Fakta tidak mendalam dan sebagainya. Jadi, mungkin ini boleh tanya dengan pensyarah kamu lah. Dan saya tidak mencapai target yang telah saya tetapkan semasa semester 1. Sebab saya menyesal tidak belajar bagus-bagus sebelum exam. Ditambah lagi keadaan di rumah yang bikin stres. Ya, kadang-kadang di rumah pun kita ada masalah juga. Lebih-lebih lagi masa pandemik ini, kadang-kadang kamu ada adik-beradik, kamu perlu membantu adik-beradik kamu. Dan dalam pandemik ini juga kita pun ada masalah, mungkin dari segi keuangan juga, dan semua ini membuatkan kita stres. Okay? Ini yang membuatkan dia tidak fokus dengan pelajaran saya. Kerana sebelum exam SEM 1 saya memandang remeh, tidak peduli dan banyak halangan seperti bekerja. Dan kita juga sedia maklum ada dalam kalangan pelajar yang bekerja. Jadi mungkin kamu kena berfikir banyak kali lah ni. Macam mana ni? Kalau kamu bekerja, bagaimana kamu boleh fokus dalam pelajaran? Berapa jam kamu bekerja? Mana prioriti kamu sekarang? Mungkin kena fikirkan begitulah. Tapi mungkin kamu ada masalah yang mungkin kami tidak tahu juga, tapi perlu difikirkan. Apakah cara yang terbaik? Apakah penyelesaian yang perlu dibuat? Semua kamu mau. Sebab
kamu mau berjaya dalam kehidupan, kamu juga mau membantu keluarga misalnya. Jadi, macam mana tu? Apa yang terbaik? Tapi itulah seperti yang dinyatakan, kalau kamu mau keputusan yang terbaik, walau apapun, kamu kena, you need to put in the hours, okay? You need to put in the hours in your studies. Perlulah, mungkin 1 jam tidak cukup, beberapa jam untuk kamu mengulang kaji buat latihan dan sebagainya lah. Semua tu perlu. Dan ada juga yang cakap, saya tidak buat betul-betul. Malas, betul kah tu? Jauh dari target, tidak bersedia, poin tidak mencukupi, grade dan pointer yang tidak memuaskan. Sebab tidak mencapai pointer yang saya targetkan, iaitu 3 pointer ke atas. Ini yang kami mahu. Semua kamu, target kamu 3 pointer ke atas. Okay? Bukan saja untuk kamu, supaya kamu senang masuk ke universiti dan dapat kursus yang kamu mau. Kita semua kalau kamu dapat 3 pointer ke atas, itu artinya kita win-win situation lah. Semua pun gembira. Mendapat impian kamu. Mendapat matlamat kamu. Okay? Sebab lagi PAM dan PP tidak dapat at least A minus. Itu target dia. Tidak perform, sebab saya mau A. Sebab geografi gagal dan subjek PAM dan Eko hanya D+. Jadi, inilah antara sebab kenapa pelajar tidak puas hati dengan keputusan semester 1. Ada banyak lagi, tapi hanya sedikit inilah yang cikgu dapat kongsikan di sini. Okay, next. Seterusnya, Cikgu Marcella. Okay. Dan soalan yang kedua, apakah utama yang anda hadapi dalam pembelajaran anda? Ini pun banyak sangat. Okay. Ini terutamanya daripada segi hafalan. Susah untuk menghafal dan mengingat untuk jangka masa yang panjang. Ini lagi, kelas online sukar untuk difahami. Kurang motivasi, kurang rehat, tidur, terlalu kejar masa untuk siapkan tugasan yang diberi. Pengurusan masa yang tidak sistematik. Kurang bahan belajar, kurang motivasi, tiada minat dan hilang motivasi. Saya tidak memahami subjek yang diajar semasa online kelas. Susah untuk memahami topik, selalu mengantuk. PDPR susah fokus. Ini dia tulis nih, ini menarik nih. Apa nih ya? Hafal anak-anak tapi lupa ibu atau tajuknya. Aku rasa kamu faham nih kan? Ini masalah internet dan lain. Masalah bekalan data internet tidak mencukupi semasa PDPR. Ini kan kita ada buat program prihatin MPP kan. Jadi mana-mana pelajar yang perlu, tulis surat. Ada yang menulis surat dan kita telah bekalkan ada sumbangan kan, sedikit sumbangan. Dan Cikgu Marcella yang beri kamu data setiap minggu kan. Jadi kami membantu dari segi itulah. Dan selain daripada itu, kurang bahan dan bimbingan. Jadi mungkin daripada masalah ini, para pensyarah juga boleh melihatlah balik apakah masalah pelajar-pelajar kita ni, apakah yang kita boleh bantu mereka. Tekanan dari keluarga, banyak kerja yang guru beri, mau kerja deadline setiap hari sehingga tidak masa lebihan untuk ulang kaji dan rehat. COVID-19. Inilah yang COVID-19 ni kan, janganlah kita jadikan dia alasan untuk kita tidak mau berjaya. Okay? Ada yang tulis ni sebab, jangan jadikan dia masalah utama. Sebab ini adalah pembelajaran kita sekarang dengan COVID ini. Kita perlu menerima hakikat tersebutlah. Sebab ini adalah our new normal. Inilah cara pembelajaran kita yang sekarang ini. Jadi kita perlu menerima hakikat itu. Okey, seterusnya. Okey, bagaimanakah anda mengatasi permasalahan tersebut? Okey, ini antara apa yang kamu tulis ni. I always try to record teachers' lectures, then listen to it again later, actively take notes and read materials other than what they gave me. Okay, I think this is very good. Ini kamu boleh buat juga lah, kamu boleh record, kemudian kamu boleh dengar, dan kamu boleh memahami. Okay,
Ada yang membuat study group dengan kawan supaya lebih bersemangat untuk belajar. Ada yang tutup telefon. Nah, paling bagus nih tutup telefon. Supaya tidak ada gangguan. Ada yang membuat banyak bacaan dan rujukan internet, berusaha mencari lain. Betul tu, ada yang berusaha mencari lain. Memang mencabar kalau PDPR ni, tetapi itulah usaha kamu. Dan usaha kamu itu akan, kalau kamu berusaha, sudah tentunya akan membuahkan hasil. Memerlukan motivasi yang tinggi. Mengapa saya harus belajar di tingkatan 6? Memerlukan kesedaran yang positif di dalam diri saya. Okay. Ini lagi, make do with what I have and try to teach myself. Do my best to finish it on time or just submit it when I finish the work. Untuk ini kan kamu memerlukan disiplin yang sangat tinggi untuk berbuat begitu. Tetapi itu adalah maksudnya kamu berusaha, sangat berusaha untuk diri sendiri. Dan cikgu percaya kalau kamu betul-betul berusaha, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik, memberikan kamu keputusan yang terbaik untuk kamu. Okay? Ada juga yang respon, dia tidak tahu. Okay? Ada yang paksakan diri untuk fokus. Ada yang saya perlu fokus membuat ulang kaji dan baca nota lebih kerap agar saya dapat faham dan ingat topik-topik yang telah saya belajar. Ada juga yang tulis, menguruskan masa dengan lebih baik dan membuat jadual belajar. Okay, buku rujukan dan YouTube sebagai sumber rujukan. Dan sebenarnya ada banyak sekarang, ada banyak sumber rujukan seperti YouTube, banyak channel yang kamu boleh explore, banyak bahan juga yang kamu boleh explore. Dan ada juga yang tulis yang tidak ada bahan, tolong kamu bertanya dengan pensyarah kamu. Kalau kamu tidak ada bahan, jangan berdiam diri, tolonglah tanya. Okay, jangan people say do not suffer in silence. You need to let us know, so that we can help you. Okay, next. Okay, apakah faktor kejayaan anda dalam peperiksaan STPM semester 1? Okay, ini menarik nih yang cikgu nampak di sini. Sacrificing my social life and mental health. Sometimes you need to lose something in order to gain more. In this case, I don't think I agree with this. Okay, please do not sacrifice your mental health. Okay, do not do that. You need to ask for help. Okay, like I said, do not suffer in silence. Okay, let us know. Let your lecturers know or let your parents know you need help. Okay, because everyone deserves to have a healthy mental state of mind. Okay, so ini less screen time and do plenty of revisions. Ini bagus, belajar dengan sepenuh hati dan berdoa kepada Tuhan. Ingat tips dari pensyarah. Ini bagus, saya memiliki rakan untuk membantu saya memahami subjek dengan lebih mendalam. Belajar dari kesilapan, berulang kali membuat soalan yang mempunyai bentuk yang sama, banyak membuat rujukan internet. Ini lagi faktor kejayaan dia tulis tiada. Macam mana tu? Motivasi yang berterusan, kesabaran, doa, ketenangan dan usaha, tidak berputus asa dalam mengulang kaji, pelajaran dan proses guru mengajar. Okay, next. Okay, ini I think this is the last question. Apakah usaha yang anda lakukan untuk memastikan anda mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM semester 2? Ini, okay, try to teach myself and don't just depend on the teacher. Do more exercise and get as much sleep as I can. Read more because I need to do it more often. Mindset agar diri sendiri sedar untuk belajar dan tahu bahawa STPM ini penting untuk masa hadapan. Ini lagi, cuba bahagi masa, membaca, menghafal, menulis, mengimbas. Kalau mengimbas tu macam photographic memory lah itu kan. Pray. Drilling, past year question, mind maps, just ask when I don't know how things work, educational YouTube videos. Dan ini, saya akan menguruskan stres dengan baik, membuat persediaan lebih awal dalam menghadapi ujian atau peperiksaan sebenar. Banyakkan bertanya kepada guru, bertanya rakan untuk memahami setiap topik subjek.
sentiasa membuat nota dan belajar topik, membaca, membaca dan membaca. Betul nih. Jangan pernah jemu membaca, terus membaca. Dan yang ini yang terakhir, saya akan berusaha untuk sentiasa konsisten belajar dan buat homework. Okay? Okay, next. Okay, ini isu daripada sebenarnya daripada pensyarah ni lebih kurang juga. Ini yang isu daripada pensyarah. Cikgu akan bacakan dia punya isu dan apa yang telah dibuat macam motivasi, sikap, masalah kehadiran, tidak ingat atau hafal, sebenarnya semua pensyarah kamu sudah tahu apakah yang perlu dibuat sebenarnya untuk kamu. Tetapi dan ada intervensi dia. Kamu tengok di sini untuk motivasi rendah, pensyarah kamu beri nasihat kan, nasihat dan galakan, bimbingan on spot, tutorial, koleksi, Google Form, quizzes, semuanya untuk meningkatkan motivasi kamu untuk terus belajar. Dan kalau tidak pun pensyarah kamu akan WhatsApp kamu kan, bertanya kamu, kabar kamu, okey? Semua ini, okey? Tidak ingat fakta dan semua ada cara-cara intervensi. Okey, deklamasi saja, definisi ekonomi, untuk ICT koleksi template hafalan, fakta dan sebagainya. Dan ada jumlah, kita ada data pelajar, jumlah pelajar yang tidak hadir, tidak hantar latihan, semua kita ada data di sini. Okey, tidak ingat dan tidak dapat menghafal, ada data-data di sini. Okey, seterusnya. Dan tidak menguasai teknik, ini pun semua subjek menghadapi masalah ni. Tidak ada yang tidak menghadapi, tidak menguasai teknik, terutamanya yang alas tinggi. Dan memang bimbingan dibuat, perbincangan dibuat, modul diberi, sesi teknik menjawab, PBL diberi, dan sebagainya. Dan yang keempat ni, tidak luas pengetahuan, kurang pembacaan. Ini betul ni, pengajian A, bahasa Melayu, sains sukan. Dan intervensi dibuat, latihan berfokus, nota ringkas, modul latihan topikal, dan sebagainya. Okey, seterusnya. Pengurusan masa lemah dan ujian standard masa diberi. Dan yang keenam, huraian tidak mendalam, tidak menguasai. Inilah, semua ini, misalnya kalau untuk subjek geografi, mungkin dia berkesan lah sebab bukan mungkin berkesan, memang berkesan. Sebab kita tengok grade purata dia meningkat dengan baik. Dia buat program one-on-one, video PDPC, untuk sejarah dia buat teknik bercerita. Kita nampak GP dia meningkatkan di sini. Dan untuk BM dia buat latihan latitubi karangan cemerlang. Jadi semua ini tujuannya adalah untuk membantu pelajar meningkatkan keputusan pelajar. Okay, next. Okay, ini kamu semua sudah tahu lah ni kan, kamu punya grade ni. Kalau for flat, semua A, yang untuk satu prinsipal artinya C, dan semua grade ni. Cikgu yakin semua pelajar sudah tahu grade ini. Okay, teruskan. Okay, ini Cikgu mau share saja yang tadi tu, yang kita mendapat SMK Limbanak, kita adalah kategori 3 bilangan calon 100 dan ke atas. Kita adalah yang tempat yang ke-6 dan grade purata kita meningkat. Okay, next. Okay, soalan bonus ni ya. Kalau ada yang boleh jawab, kita bagi hadiah. Kalau ada yang boleh jawab lah. Boleh jawab terus, okay? Ataupun boleh jawab di ruangan chat. Okay, pilih yang terbaik. Apakah sasaran grade purata kita? Adakah? Cuba tengok siapa yang menjawab. Ada yang boleh menjawab? Apakah sasaran grade purata kita? Adakah? Okay, Feren 3.00, tahniah. Oh, Denalia 4.00. Ini lagi bagus. Ini semua A ni. Okay. Yang kedua, bagaimana kita dapat mencapai sasaran KPI secara kolektif? Siapa yang boleh jawab? Boleh buka mic juga.
Boleh buka untuk menjawab terus? Bagaimana kita dapat mencapai sasaran KPI secara kolektif? Ada yang boleh jawab? Adakah siapa yang boleh jawab? Tiada yang tahu kan ni? Boleh buka mic untuk menjawab? Kalau tidak, kena tanya ni. Cikgu mau tanya Judeson lah. Ada Judeson kat sini? Ada Judeson di grup ni? Semua apa ni keluar pula ni? Okey, semua pelajar dapat grade C. Mencapai, okey. KPI, apakah KPI kita 3.00 kan? Artinya semua mendapat C kah apa? Bagaimana kita dapat mencapai KPI kita iaitu 3.00? Artinya semua perlu mendapat? Ada jawapan? Ya, at least B. Ya, tahniah. Terima kasih mendapat B. Okay? B. At least B lah. Supaya kita boleh mencapai sasaran KPI kita secara kolektif. Okay, nombor 3. What does achieving grade A means to you? Siapa boleh jawab ni? Mungkin boleh buka lah. Tidak perlu type. Siapa berani? Ini kita bagi hadiah. Cikgu Marcella. Siapa yang berani? Anyone? Tiada pula. Adakah? Cikgu, saya jawablah cikgu. Oh, boleh. Okey. Kalau bagi saya, what does achieving grade A means to you? Bagi saya maksudnya saya sudah dia menjadi salah satu bukti bahawa saya sudah berusaha dengan baik dan saya boleh mencapai keputusan yang sama untuk peperiksaan-peperiksaan yang lain. Satu motivasi lah cikgu. Okey, bagus Mary. Ada lagi yang mau menjawabkan ni? Ada di menjadi satu cabaran. Ya, Denalia mau jawab? Okay, Ya, cikgu. able to get my dream university. Okay, Denalia jawab. Menjadi satu cabaran untuk mencapai target yang kita target lebih tinggi lah. Macam tu. Okay, ada lagi kah? Last. Cikgu bagi peluang. Okay. Ada cikgu. Siapa? Okay. Ada 2 orang sini yang, ada beberapa pelajar kita yang ada komen di sini. Salah satu dia Feren. Feren cakap di sini, bagi dia, by achieving grade A, dia dapat lebih akan memudahkan dia untuk diserap ke universiti pilihan kerana keputusan boleh bersaing. Di sini juga Teresa Rexana dari PU2 juga ada cakap bahawa bagi dia achieving grade A maksud dia it means everything to her because her goal is to make her parents proud and also get into the university of her dreams and also to achieve her dreams in life. Wow, okay, bagus. Terima kasih, bagus. Ya, itulah maksud dia grade A tu. Banyak kan? Artinya kamu punya usaha, ya sacrifice semua tu menunjukkan A tu, okay? Kamu punya kesabaran pun masuk semua di sana. Apa yang kamu usahakan selama 1.5 tahun itu, kamu dah boleh you achieve your A di sana lah, okay? Alright, okay, thank you very much. Okay, seterusnya next. Okay, seterusnya, okay, apa peranan kamu? Cikgu baca sajalah ni. Okay, tanggungjawab. Yang lain kamu baca sendirilah. Okay, yang pertama, menetapkan sasaran dengan memberi komitmen
secara berfokus peranan kamu. Bertindak sebagai seorang pelajar atau pemimpin, kamu sepatutnya melalui hari-hari kamu sebagai seorang pelajar dengan gembira. Okay? Jangan terlampau stres. Ada rakan-rakan, ada guru-guru, pensyarah. Kamu kena gembira wherever you are. You need to have fun in life. Okay? Tapi kamu perlu ada disiplin diri. Okay? Perlu. Okay, nombor 3, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian sendiri. Ini kan sangat penting nih. Kamu kena mengetahui kamu punya gaya pembelajaran kamu. Cara belajar kamu yang berkesan, visual kah, auditory kah, kinestetik. Kamu jangan ikut mood. Kamu belajar form 6 sudah. Jangan sikit-sikit, oh saya tidak mood hari ini. Jangan buat begitu. Sebab masa itu akan berlalu begitu sahaja. Jadi elakkan ikut mood atau gerak hati kamu lah. Yang keempat, seperti yang kamu tulis juga tuh, mengurus masa kamu secara sistematik dan berkualiti. Okay, next. Seterusnya, next slide. Okay, yang kelima, memantapkan motivasi diri. Okay, tidak mudah putus asa belajar, disiplinkan diri, membina keazaman untuk percaya. Sebenarnya kan untuk pengurusan tingkatan 6, untuk sekolah juga dari UPK, kami sentiasa memberi motivasi kepada kamu lah. Ada hari itu kita punya kursus motivasi kan. Jadi selain daripada memotivasikan diri sendiri, kami juga memberikan macam inilah semua khusus motivasi untuk kamu. Okay. Yang keenam, menjaga kesihatan dan pemakanan. Ini sangat penting. Perlu rehat dan tidur yang cukup. Makanan seimbang. Kalau boleh bersenamlah. Melepaskan tekanan. Yang ketujuh, mengukuhkan komunikasi dengan keluarga dan rakan. Serta mengamalkan perkongsian idea. Maksudnya di sini group study lah ni. Okay. Dan yang ke-8, membanggakan ibu bapa dan keluarga. Okay. Next slide. Oh, okay. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semua. Itu saja daripada cikgu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih kepada penolong kanan tingkatan 6 SMK Limbana kita, Puan Flavia Simin, atas pembentangan pencapaian pelajar SEM 1 kohort 7 sebentar tadi. Baiklah. Sekarang kita akan sekarang kita akan beralih ke sesi yang seterusnya, yaitu sesi penyampaian. Sekarang kita akan beralih ke sesi seterusnya, yaitu soal jawab pelajar bersama para pensyarah. Sekiranya para pelajar ingin mengemukakan sebarang soalan atau pandangan, para pelajar bolehlah membuka kamera, memasang mikrofon dan kemukakan soalan tersebut. Para pelajar juga boleh typekan soalan atau pandangan yang ingin dikemukakan di dalam ruangan chat untuk dibacakan oleh moderator bertugas. Marilah kita semua memanfaatkan ruangan ini untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian untuk apa-apa masalah yang dihadapi. Lebih-lebih lagi masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan tingkatan 6 seperjuangan saya sepanjang tempo kita menjalankan PDPR. Dipersilakan. Baiklah, kepada rakan-rakan yang ada mau meluaka ataupun membagi pendapat kah, mau bagi pandangan, mau kemukakan soalan, boleh berbuat sedemikian juga ya. Boleh turn on saja mic ataupun kalau malu-malu boleh juga chat saja di chat box.
Ada soalan daripada pelajar atau ada luahan rasa? So far tidak cikgu. Tiada? Semua jelas? Ya. Okey, bagus. Kalau tiada kita teruskanlah kalau begitu. Tiada di ruangan apa? So far Tiada bertanya? di ruangan chat tidak di ruangan chat ataupun yang ada di YouTube tidak. Ya, mana tahu ada yang kamu mau share kah? Inilah ruangan yang terbaik lah untuk kamu untuk kongsikan apa yang kamu rasa selama ini kah? Kalau saya lakukan cikgu, saya mau share sedikit. Kalau saya rasa saya mau ucapkan tahniah, congratulations kepada rekan-rekan saya yang sudah survive sepanjang di PDPR. Saya tahu sepanjang kita ber-PDPR ni, kita telah menghadapi pelbagai masalah, bukan dari secara fizikal, iaitu ada masalah internet, ada masalah lain ataupun kekurangan bahan dan sebagainya, tapi juga secara pribadi. Mungkin dalam diri kita sendiri pun kita ada rasa kurang motivasi, mau give up sudah sebab tidak dapat angkat subjek STPM. Tapi bagi saya cikgu, saya percaya yang kawan-kawan saya di sini, rekan-rekan tingkatan 6 saya di sini, semua ialah pelajar yang hebat, pelajar yang tahu apa tujuan hidup dan apa matlamat dorang. Dan saya cuma mau memberitahu yang saya percaya rekan-rekan saya di sini yang rekan-rekan pelajar tingkatan 6 di SMK Limbanak boleh mencapai kejayaan yang baik. Dan saya percaya kepada dorang semua cikgu. Ya, dan ini sebabkan cikgu faham juga tuh, walaupun kamu 4 subjek kan, bukan mudah kan untuk kamu mengangkat subjek tersebut, dan setiap subjek tu ada dia punya cara-cara yang tersendiri, teknik dia sendiri, cara tersendiri macam mana kamu perlu menghafal. Itulah cabarannya di tingkatan 6. Jadi kamu kena cari untuk diri kamu, apakah formula yang terbaik untuk kamu lah, apa cara pembelajaran yang terbaik untuk kamu. Ada yang suka buat study group kan, tetapi walau apapun semasa PDPR ini kena juga sendiri kan. Memang kita boleh macam video WhatsApp call, tetapi dia tidak samalah dengan bila kita bersemuka di kelas. Memang dia tidak sama. Jadi apa yang harus kamu buat adalah kamu kena tengok macam mana cara terbaik kamu belajar sesuatu itu, perkara tu. Misalnya kalau KMK ada cikgu Poni kan, kamu kena tanyalah bahagian mana nih, macam mana cara dia untuk kamu belajar bahagian tertentu. Begitu juga dengan sains sukan lah. Tapi apapun pembacaan perlu dilakukan lah, dan kena tengok cara menjawab untuk subjek-subjek tertentu lah. Okay? Ya, ada lagi tak? Ada lagi? Dan sebenarnya guru-guru saya yang ada di kelas saya semua sudah berikan yang terbaik cikgu untuk pelajar dia. Jadi walaupun kadang-kadang tidak motivasi dalam pembelajaran, tapi bila nampak guru-guru yang bermotivasi untuk mengajar anak-anak murid dia, bagi saya pun terkesan lah, saya pun ikut bermotivasi begitu. Jadi good job juga untuk cikgu-cikgu para pensyarah SMK Limbanak. Ya. Dan di sini ada satu pernyataan dari pelajar kita juga cikgu. Apa yang dia katakan sini ialah PDPR terlalu penat, banyak homework dan assignment mau kejar. Tiada masa untuk mengulang kaji, jadwal PDPR terlalu panjang. Okey, beginilah.
untuk jadwal PDPR ni, cikgu akan apalah, cikgu akan tengok semula lah. Cikgu akan bincang semula. Dan sebab next week cuti kan? Next week kamu cuti kan? Iya, cikgu. Next week kami cuti. Seminggu. Jadi kita akan tengoklah macam mana. Kami bincang dahulu macam mana. Jadwal PDPR kamu ni sebab dalam satu hari itu kamu ada berapa subjek? 4 subjek kah sekarang? 5 subjek, cikgu. Satu hari 5 subjek? Hari 3, kalau ikut jadwal kelas kami, hari 3 sama hari 4 lah, cikgu. Full subjek. 5 subjek dalam satu hari. Hari 3 sama hari 5? Hari 3 sama hari Kamis. Hari Rabu sama hari Kamis, cikgu. 5 subjek? Ada muet, KMK, sejarah, Muet KMK, sejarah, PAM, 4 lah. BM. BM. 5 subjek? Iya, cikgu. 5 subjek. Okay, we will look into it, okay? Kita akan tengoklah. Untuk kelas PU2A, itu untuk kelas saya. Saya rasa di kelas-kelas lain pun ada juga, cikgu. Dan ya, okay. cikgu, hari ada kawan kita yang cakap di sini, hari Isnin pun ada 5 subjek juga, ikut kadang-kadang lah ada 5 subjek juga sebab kami ada juga KK kan, kadang-kadang kalau tu KK dia tidak sama dengan subjek yang dorang belajar pada tu hari juga. Jadi maksudnya kami akan belajar 5 subjek yang berlainan dalam satu hari. Jadi kalau situ-situ ada masa tu kan, cikgu, kami akan jadi hari Isnin, hari Rabu, hari Kamis kami akan ada di 3 hari kami akan ada 5 subjek. Ya, cikgu. Isnin, Rabu dan Kamis lah. Begitu, Ya. 5 subjek. Ya, Jumaat pun ada KK, cikgu. KK apa? Oh, Jumaat tidak pasti. Saya tidak pasti ini dari kelas apa, cikgu. Saya harap tolong bagi komennya, kawan-kawan. Oke, begini, mungkin yang KK tu kan, sebenarnya hari Jumaat memang tiada KK, tetapi mungkin KK untuk menyiapkan kerja kamu, adakah? Mungkin subjek tertentu lah. Tutorial. Okay. Sekarang ni, pada minggu yang lepas tu, memang kita ada tutorial. Setiap subjek ada dia bagikan. Tapi mulai minggu ini tidak ada lagi tutorial lah. Kalau ada tutorial pun, pensyarah kamu akan tanya kamu dahulu. Sama ada boleh buat tutorial atau tidak. Begitulah. Dan untuk masa-masa sekarang ni, apa yang kita mau adalah pelajar perlu menyiapkan kerja kursus pengajian amlah satu. Satu lagi, kerja kursus sejarah perlu disiapkan. Itu yang kedua lah. Itu perlu disiapkan. Jadi, kalau guru-guru kamu mau buat tutorial, kena bagi tahu kamu dululah. Untuk minggu ini tidak ada tutorial lagi lah sebenarnya. Bukan untuk setiap subjek kan? Betul kan? Minggu ini, ada atau tidak? Betul kan? Macam mana kamu rasa? Lebih ringan atau tidak? Tidak tutorial untuk subjek lain. Nah, kalau hari-hari biasa, artinya kamu ada 6 subjek, 6 kali lah kan? Selain daripada PDPR pada hari tersebut kan? Kamu kena buat juga tutorial kan? Ya, cikgu. Kami, kalau bagi saya, pendapat saya, kalau macam ada para pensyarah yang mau buat tutorial, lebih bagus kalau dia macam pertu pensyarah ada kasih tahu lebih awal lah supaya kami pun bersedia. Ya, oke lah, Mbak. Oke. Jadi mohon apalah boleh untuk apa-apa tutorial kena bagi tahu lebih awal lah kan? Untuk kamu supaya kamu lebih bersedia lah. Tetapi mulai minggu ini memang tidak ada tutorial lagi lah, melainkan pensyarah kamu sudah memaklumkan kepada kamu dengan lebih awal lagi lah. Oke? Oke, so pertama tu jadual PDPR kan, rehat tidak cukup. Oke, ada lagi? Ada lagi daripada pelajar? Ada lagi kawan-kawan, message saja, saya akan tolong message bacakan. atau apa kamu, apa saja. Ini adalah masa yang terbaik lah untuk kita coba selesaikan masalah inilah.
Tapi cikgu mau tanya kamu, memang kamu banyak betul kerja rumah yang perlu dibuat? Kalau pendapat saya lah kan cikgu, kalau pasal mangkali lain orang lain dia punya pace bila belajar. Ada orang yang mungkin satu subjek dia perlu ambil masa 1-2 jam untuk memahami tu pembelajaran ataupun mau kasih siap tu homework. Ada pelajar yang mungkin dalam 30 minit dia sudah kasih siap dia punya homework. Sebenarnya mangkali itu juga bagi saya, at least itu untuk keadaan saya lah cikgu. Dia itulah yang kadang-kadang boleh jadi tekanan lah kepada at least kepada saya bila untuk kejar tu deadline masa homework cikgu. Ya, dan di sini juga kan cikgu saya punya rakan-rakan ada yang bilang, ada yang cakap yang kerja rumah sangat banyak, ya sangat banyak yang diberikan lah kerja rumah yang diberikan. Dan ada satu rakan di sini dia suggest yang letak gap in between subjects, terlampau banyak one go, tidak susah mau masuk otak, susah mau fahami pembelajaran ya cikgu. Okay, misalnya sekarang kamu mula PDPR 7.30 kan? 7.30 sampai 8.50 lah kan? Iya cikgu. Jadi kalau kamu mau in between 20 minit begitu. Lepas tu 20 minit lagi. Sebab kalau letak gap, artinya kamu akan nantilah cikgu akan bincang, tapi kita akan cuba letak mungkin 2 kali rehat lah. 2 kali rehat. Nah, si Hilda bilang pun belum sempat telan nasi. Cikgu baca di sini. Okay, Hilda? Ya betul. Nanti masa PDPR sampai 4 petang. Yang penting pelajar bersediakah kalau lewat lagi? Sekarang ni kita siap 2.20, tapi mungkin apa yang kita boleh buat adalah yang sekarang ni kamu sekali rehat sahaja kan? Kalau 2 kali rehat boleh? 2 kali rehat. Bagaimana kawan-kawan, sila komen di ruangan chat. Kalau setiap subjek kamu rehat dan rehat, itu akan memanjangkan masa kamu lah. Okay, ada kawan saya sini juga suggest yang mungkin kita boleh bring back jadual sebelum ini, jadual PDPR yang sebelum ini, yang macam ada 3 ke 4 subjek dalam satu hari. Dan ada juga suggest yang kalau boleh jangan letak semua subjek dalam satu hari. Contoh dia macam yang hari 3 dan hari 4 lah. Jangan sebab berat juga lah sebenarnya ada 5 subjek dalam satu hari. Ya cikgu. So jadi kalau 3 atau 4 subjek bolehlah kan? Memang jadual ni actually dia macam 1 jam juga kan? 1 jam juga. Okay, terima kasih cikgu cikgu akan bincanglah dengan pensyarah yang lain, boleh? Tapi kalau apapun nanti mungkin kita boleh fikirkan 2 kali rehat tersebutlah. 2 kali rehat. Okay, boleh cikgu. Thank you cikgu atas consideration cikgu. Okay, boleh. Okay, ada lagi yang ada mau apa? Miss Lat sini dia suggest jadual anjal. Itu pun kita akan fikirkan lah. Kita akan fikirkan dahulu, kita pilih mana yang terbaik lah. So, kalau jadual anjal mungkin dia 2 jam lah kan begitu. Bukan 1 jam tapi dia 2 jam lebih kurang begitu. Kita akan fikirkan lah macam mana yang terbaik. Okay, thank you Cikgu Flavia, dan juga thank you kepada para guru, para pensyarah dan rakan-rakan tingkatan 6 saya yang sudah memberikan pandangan dan pendapat dan permasalahan, doakan dan luahkan permasalahan kamu di dalam ruangan chat. Sekarang
kita harap kita akan dapat mencari jalan tengah yang baik yang boleh memanfaatkan pihak pensyarah dan juga kepada pelajar sendirilah. Ya, thank you Cikgu Fabia. Ya, dan beginilah, dan para pelajar sendirilah. Misalnya lah kan kamu tidak dapat siapkan sesuatu tugasan atau latihan tuh, kamu minta masa lebih untuk kamu siapkan. Mungkin 2 atau 3 hari pun, tapi janganlah berminggu-minggu, ada yang 1 minggu lebih, kan? Oke, Cikgu. Hmm. Oke, thank you Cikgu Fabia dan juga thank you sekali lagi kepada para pensyarah dan rakan-rakan saya. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke sesi seterusnya ya. Oke, sekarang majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian sijil dan cenderahati kepada pelajar semester 1 kohort 7. Dengan itu, majlis mempersilakan Setiausaha Peperiksaan STPM SMK Limbanak Penampang, Puan Fong Sioyin untuk menyampaikan sijil dan cenderahati kepada pelajar. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atau MC kita petang ini, Mary Cassandra. Oke, untuk makluman semua pelajar. Oke, setiap semester pihak sekolah biasanya akan mengadakan anugerah akademik kepada pelajar sebagai tanda penghargaan ataupun pengiktirafan ataupun motivasi kepada semua pelajar yang mendapat keputusan yang baik. Oke, jadi kita punya majlis anugerah kecemerlangan pelajar bagi semester 1 kohort 7 tahun 2021. Oke, akan dimulakan dengan penyampaian sijil kepada yang pertama, penyampaian sijil kepada pelajar yang mendapat 3 pointer ataupun yang 3 pointer ke atas. Yang kedua, pelajar yang mendapat A bulat dalam subjek. Jadi sebelum cikgu tayangkan kamu punya sijil pengiktirafan ni, mari kita sama-sama menyaksikan semua penerima anugerah pada kali ini ya. Cikgu akan share PowerPoint . Harap-harap tiada masalah teknikal lah. Boleh nampakkah skrin yang cikgu share? Can see? Ya, boleh. Nampak sudah Cikgu. Boleh sudah? Okey, kita sama-sama tengok siapakah penerima anugerah untuk semester 1 ini ya.
Okey, itulah yang kita punya penerima anugerah untuk semester 1. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan kamu punya sijil lah. Okey, sebenarnya kalau ikut perancangan, bila cikgu tayangkan sijil itu, okey, cikgu akan minta pelajar itu buka kamera supaya boleh nampak siapa dia. Tapi cikgu tengok dalam sini macam tidak semua dalam Google Meet ini ya, cikgu sudah tengok macam yang penerimanya majoriti macam tiada di sini. Okey? Jadi Cikgu Flavia, boleh saya tunjuk saja the sigil without ask them to on the camera. Okey, teruskan. Tapi kalau orang boleh buka kamera pun boleh juga. Macam saya tengok Natasha pun ada sini kan? Teruskan sajalah, terus. Masih tengok saja. Okey, kita mulai yang dengan adakah? Tunjuk Masih tengok sajalah. sajalah. Jadi Ya, yang tunjuk okey, saja. kalau cikgu tunjuk Dan sijil buat lagi dia, ni. jadi pelajar tersebut boleh buka kamera, kasih tunjuk muka. Iya, hujan kuat lagi nih. Ya, macam masalah. Masih tunjuk sajalah. Ya, okey. Yang pertama ni, Nur Azrina. Adakah Nur Azrina? Adakah? Okey, teruskan Okay, sajalah. kalau tidak kita teruskan sajalah. Teruskan saja. Ya. Okey, yang kedua, Mary Cassandra. Ya. Thank you, Tahniah Cikgu. Mary. Selvenia Anna. Chiu Shet Yang ini Sonia Madeline Jinso. Augusta Edwin John. Daphne Joyce Cairns. Dirna Shahana Abdullah. Esther Jowister. Natasha Hefna Verus Jiniko. Okey, itu yang untuk yang mendapat 3 pointer. Okey, seterusnya cikgu tunjuk lagi untuk yang dapat A bulat. Okey, Augusta, ini yang dapat A bulat dalam subjek BM. Selvenia, ini pun subjek A bulat dalam BM. Nur Azrina, subjek BM. Daphne Joyce Cairns ini untuk subjek ekonomi. Chiu Shet untuk subjek geografi. Yang seterusnya, Natasha Kevina Verus Jiniko pun subjek geografi. Esther Loria Jori ini untuk subjek KMK. Brenda Cherny Christopher.
Okey, ini pun subjek KMK. Sorry ya. Okey, seterusnya ini Dirna Syahana Abdullah untuk subjek KMK. Mary Cassandra Christinus, subjek KMK. Dan seterusnya Sonia Magdalene Jinso, ini pun subjek KMK. Okay, seterusnya Julika binti Maslin, subjek KMK. Okey, itu saja untuk yang penerima A bulat dalam subjek. Okay, Cikgu. Thank you. Okey, itu saja dari bahagian cikgu. Okey, semoga semua pelajar boleh teruskan usaha, okey, untuk mendapat keputusan yang lebih baik dalam semester yang kedua. Okey, sekian dan terima kasih. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Fong atas sesi penyampaian sijil dan cenderahati kepada pelajar sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi pengumuman daripada para pensyarah. Oleh itu, para pensyarah yang ingin menyampaikan sebarang makluman kepada pelajar bolehlah memasang mikrofon dan sampaikan maklumat yang diinginkan kepada pelajar. Dipersilakan para pensyarah. Selamat petang semua. Selamat petang Cikgu Koni. Okay. Petang Mary. Kalau belum ada pensyarah yang menggunakan, cikgu menggunakan sebab sekarang hujan, cikgu takut line hilang. Okay, izinkan cikgu papar slide lah ya. Kan Mary? Okey, boleh nampak. Nampak Cikgu. Mary? Okay, so Cikgu Koni. Kejap ya, mungkin Cikgu Koni sedang mengalami masalah line atau internet. Okey, mungkin kita boleh dahulukan Cikgu lain. Saya akan maklumkan kepada Cikgu Koni lah dulu. Ya, ada pensyarah lain yang ingin memberi makluman? Mary, mungkin cikgu ada sikitlah yang pasal ulangan. Boleh Cikgu, boleh. Dipersilakan Cikgu Fong. Boleh ya? Okey, pelajar yang belum daftar ulangan, okey, sila beli pin. Okey, macam ada masalah yang berlaku semasa beli pin. Jadi pelajar tolong ingat masa beli pin itu make sure kamu bagi IC number yang betul lah semasa beli pin ulangan secara online. Dan siapa yang mau pergi counter BSN untuk beli pin actually pun boleh. Okey, sebab ada pelajar tanya cikgu sama ada dia boleh beli pin di counter BSN, bolehkah tidak? Okey, memang boleh. Dan kamu boleh minta tolong juga daripada siapa-siapa untuk membeli. Tapi make sure itu saja. Make sure guna IC kamu, guna IC calon lah, bukan guna IC yang pembeli. Okey? Ya, sama ada kalau counter dia boleh beli di counter. Kalau tidak, biasanya kamu boleh beli juga di ATM machine BSN. Okey, ingat
Dan masa kamu hantar PIN kepada cikgu tu, tolong bagi info yang lengkap. Bukan cikgu minta kamu, okay, nama baru kamu bagi nama, IC baru bagi IC. Okay, masa taklima cikgu sudah bagi tahu, okay, when you send the PIN number, make sure bagi juga kamu punya nama, IC. Yang penting subjek yang kamu nak ulang itu. Sebab bukan cikgu pilih untuk kamu, kamu bagi tahu cikgu apa subjek yang kamu mau ulang. Okay, sebab ramai pelajar dia hantar message dengan cikgu, lepas itu dia tidak tulis subjek. Jadi cikgu tidak tahu apa subjek yang kamu mau ulang. Okay, dan satu lagi peringatan kepada yang sudah hantar PIN ulangan kepada cikgu dan kamu belum terima itu slip pendaftaran yang cikgu hantar secara WhatsApp itu, tolong PM cikgu sebab terlalu banyak message dalam cikgu punya handphone, cikgu takut cikgu terlepas pandang. Nanti tidak terdaftar kamu punya ulangan. Okey, jadi setakat ini maksudnya 100% sudah cikgu daftarlah yang sudah hantar PIN kepada cikgu. Sebab tiada sudah pelajar yang PM yang dia tidak terima the slip pendaftaran. Okey, cikgu rasa itu saja. Okay, thank you. Hello Mary, cikgu ingin cakap sedikit. Oh, cikgu Koni sudah pancar dia punya apa? Tidak apa? Rasanya cikgu Koni mau dahulukan cikgu Mini dulu. Ya, dipersilakan cikgu Mini. Oh, bagus juga lah orang tua dulu kan, orang muda belakang. Okey. Nenek. Okey, Nek. Okey, nenek dulu ya. Ya, silakan Nenek. Okey, sedikit sahaja makluman untuk semua pelajar. Untuk KK, KK PAM. Kamu perlu siapkan KK PAM kamu dan hantar pada 31 Ogos. Lengkap. Okay? Kamu kena buat dari awal sampailah kepada dia punya rujukan. Rujukan dalam lampiran. Lengkapkan kamu punya KK. Hantar kepada guru subjek dulu. Okay? Dan lepas itu kita akan adakan viva atau pembentangan pada kalau ikut tarikh rancang ialah 6 hingga 18 September. Okay? Sebab kami akan masukkan markah kamu sudah itu ke kementerian, jadi kami kena cek dulu. Okay? Cek kamu punya KK agar kami boleh bantu supaya kamu semua dapat A. Okay? Tapi kalau lambat hantar, susah sikit kami mau cek tu. Jadi pastikan semua menghantar pada 31 Ogos bulan depan lah tu. Okay? Bulan depan. Jadi jangan lupa siapa ada masalah boleh berhubung dengan guru subjek masing-masing atau boleh jugalah tanya kepada mana-mana guru pengajian am. Okey? Jadi saya harap semua faham. Sekian, itu sahajalah Mary. Okey Koni. Thank you Cikgu Mini. Dipersilakan Cikgu Koni. Okey, sekejap cikgu tayang slide dulu sikit. Okay, nampak kan Mary? Boleh Cikgu, nampak. Okey, jadi di sini cikgu ingin sharekan satu program yang telah diamanahkan oleh Puan Penolong Kanan kita, Puan Flavia, kepada Jabatan Dokumentasi dengan kerjasama Kelab Citra Warisan, iaitu Visual Kupi-Kupi Campfire 2021, dan details untuk program ini ialah seperti berikut. Cadangan tarikh ialah pada 24 Julai hari Sabtu yang akan datang minggu depan, dan masanya pukul 8 hingga 10 malam bertempat di kediaman masing-masing melalui Google Meet ataupun YouTube. Jadi kumpulan sasaran untuk program ini adalah semua pensyarah dan pelajar Pusat Tingkatan 6 SMK Wimbanah Penampang dengan objektif untuk mengeratkan hubungan di antara pensyarah dan pelajar sesuai dengan aktiviti yang berbentuk santai silaturahim. Sorry, ada typo. Astaga, apa yang cikgu tulis ni?
santai silaturahim yang bertujuan mengeratkan hubungan antara pensyarah dan pelajar di samping menyemarakan semangat juang pelajar. Okey, so ini kita punya perancangan awal. Tarikhnya memang pada tarikh ini 24 Julai 2021, minggu depan hari Sabtu. Save the date 8 hingga 10 malam. Okey, jadi pastikan anda berada di rumah dengan line internet yang kuat sebab kita ada aktiviti yang menarik. Okey, jadi ini EJK pelaksana yang dalam perancangannya. Cikgu? Yes. Cikgu, tidak tahu lah kalau saya sejak, tapi cikgu punya slide tidak berjalan tadi. Baru nampak. Oh, okey. Ya. Okey. Okey, cikgu. Okay, saya baliklah. So ini EJK pelaksana hanya melibatkan guru-guru dari Jabatan Dokumentasi dan juga Kelab Citra Warisan. Okey, untuk makluman pelajar, EJK pelaksana juga merupakan dari kalangan pelajar-pelajar kelas PU2A yang merupakan ahli Kelab Citra Warisan. Jadi guru-guru di sini hanya berperanan sebagai pembimbing ya. Sebenarnya aktiviti ini mostly memang akan dilaksanakan oleh EJK pelajar dari Kelab Citra Warisan, termasuklah pelajar-pelajar, semua pelajar yang berada di kelas PU2A iaitu MPP yang bukan berdaftar under Kelab Citra Warisan, kerana cikgu ingin menjadikan ini sebagai projek pra-pengurusan kamu yang kamu akan laksanakan pada semester 3. Okey, so kemudian kita lihat apa aktiviti yang dalam perancangan. Kita tidak akan ambil terlalu banyak aktiviti sebab aktiviti ini hanya berjalan dalam tempoh masa 2 jam. Jadi kita punya sasaran pensyarah dan pelajar untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pensyarah dan pelajar. Jadi aktiviti kita akan melibatkan kedua-dua pihak ini. Jadi untuk pensyarah, perancangannya ialah kita akan jalankan TikTok pensyarah. Begitu juga pelajar, ada TikTok interkelas. Kalau macam TikTok ini, artinya kalau macam pensyarah, plan dia begini. Sebab kita ni sudah lama bercuti, ber-PKP. Jadi ada mungkin pelajar yang sudah lupa siapa nama cikgu ni, siapa nama cikgu tu. Walaupun kita sama-sama satu sekolah, tapi ada kalanya kita tidak kenal siapa nama cikgu tu dan kami pun tidak kenal siapa nama pelajar tersebut. Apatah lagi kalau kami tidak masuk kelas, mengajar di kelas itulah. Jadi mungkin melalui aktiviti TikTok ini, kita akan dapat mengenal pensyarah ini, namanya ini. Okey. Kemudian untuk interkelas, sama juga kami sebagai guru, kami boleh kenal siapa pelajar dari kelas PU5, misalnya PU4, PU3, PU6. Okey, sebab ini adalah TikTok yang melibatkan semua pelajar dalam kelas. Jadi take note kepada ketua kelas, untuk TikTok kelas ini, dia adalah wajib untuk semua kelas untuk dijadikan sebagai aktiviti pertandingan dan memang setiap aktiviti ini akan diberikan hadiah tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, kemudian mungkin kita akan jalankan aktiviti teka-teki. Kemudian untuk melibatkan pensyarah dan pelajar, kita ada pertandingan duet karaoke antara guru dan pelajar. Begitu juga ada permintaan lagu, pelajar request pensyarah dia untuk menyanyi. Tapi untuk ini, apa yang akan berlaku ialah semua ini akan dijalankan secara online. Jadi kita tiada yang menyanyi secara live. Jadi artinya song request itu akan diminta lebih awal supaya pensyarah tu boleh rakam lagu dia dan ketika hari kejadian hanya ditayangkan. Dan begitu juga dengan duet lah. Semua ni adalah secara rakaman, TikTok rakaman, duet rakaman, permintaan lagu rakaman, kecuali lah mungkin teka-teki ni kalau berjaya dijalankan, kita akan buat dia secara live. Okey, kemudian saya berterima kasih kepada Cikgu Nordin sebab Cikgu Nordin berikan satu idea menarik. Dia cadangkan agar kita wujudkan ada satu penampilan tetamu istimewa pada malam tersebut. Jadi kami tidak ingin maklumkan siapa tetamu istimewa tersebut, biarlah dia menjadi satu tanda tanya, satu unsur suspense. Jadi kalau mau tahu siapa tetamu istimewa ini, jangan lupa join Virtual Kupi-Kupi Campfire 2021 hari Sabtu depan. Okey. Artis atau cikgu? Memang kamu semua kenal lah.
Kamu semua kenal. Kalau tidak kenal bukan sabahan lah. Itu sejak dulu dia lah. Oke? Boleh, Mary? Boleh, Mbak Cikgu. Oke, so next kita tengok. Jadi setiap kelas, terutama ketua kelas, tolong main peranan, adakan perbincangan segera buat persiapan untuk aktiviti yang telah dikemukakan tadi, dan sebarang pemakluman baru akan cikgu update dalam tempoh masa terdekat. Dan setiap kelas wajib hantar penyertaan. Hadiah akan diberikan kepada Johan, Naib Johan dan tempat ketiga. Okey, Cikgu Priscilla ada buat cadangan mana-mana kelas yang jumlah penyertaannya pada hari kejadian itu adalah dalam jumlah yang maksimum, paling ramai lah artinya. Misal kata PU2 ada 29 orang, dan out pada hari itu 29 orang semua hadir. Okey, jadi satu hadiah khas istimewa akan diberikan kepada kelas yang hadir dalam jumlah yang paling ramai lah, iaitu idea Puan Priscilla. Jadi nanti akan dibincangkan balik bersama Puan Flavia. Okay, next. Okay, jadi kita jayakanlah usaha kita ini, aktiviti kita ini, sebab sesuai dengan motto sekolah, together towards success. Kalau kita tidak bekerja sama, siapa lagi yang akan menjayakan program yang baru pertama kali dilaksanakan ini. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Semoga kamu akan dapat sudah fikir-fikirkan apa idea kamu untuk aktiviti ini. So itu sahaja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cikgu Koni atas promosi kopi-kopi campfire yang akan dijalankan nanti. Ya, sama-sama. Oke. Baiklah. Terima kasih kepada para pensyarah yang telah menyampaikan makluman sebentar tadi. Maka berakhirlah sudah Majlis Dialog Prestasi STPM Kohort 7 Pusat Tingkatan 6 SMK Limbanak Penempang bagi tahun 2021. Sebelum kita bersurai, marilah kita semua membuka kamera untuk sesi bergambar. Baiklah semua para pensyarah dan juga rakan-rakan, boleh buka kamera untuk sesi bergambar ya. Hai Cikgu Mini. Okey, buka kamera, sesi bergambar. Ini mau hantar bukti ni ke PPD. Tadi dalam gua gelap, baru ada cahaya. Cikgu Flavia, okey yang tadi tu? Okey, bagus. Okay. Mungkin juga kita boleh open untuk ibu bapa kan? Boleh? Boleh. Boleh juga. Nanti kita bincang lah macam mana. Nanti kita bincang. Okey, Ada bos satu. besar di atas tu. Ya, open kamera. Kenapa kamera sini? Okey, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Okey. Okey. Tu Marcella, mana kamera kau? Saya guna phone. Okey. Alah, buka kamera. Tidak boleh. Buka lah, buka. Oke, baiklah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan pelajar kerana telah bersama-sama menjayakan majlis dialog prestasi ini. Dengan itu, tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Berjalan-jalan di kota Bandung mencari-cari bunga melati. Dialog prestasi sudah di penghujung. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih, Mary. Terima kasih semua. Congrats. Terima kasih semua. Congrats MVP. Ya, Terima kasih. ya, thank you MVP. Tahniah Mary, tahniah Mary dan semua EJK MVP. Ya, thank you pengetua. Pengetua masih ada tak tu? Ya, thank you pengetua. Sama-sama. Tanya semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, Ketua. thank you. Oke.